Dan di kesempatan ini juga bagi mereka yang belum lagi berniat i'tikaf, maka marilah kita sama-sama berniat i'tikaf. Mudah-mudahan sepanjang kita berada di dalam majlis ini dicatatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi membicarakan buku Ar-Ruh yang dikaryakan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Meskipun ada yang menganggap bahawa buku Ar-Ruh ini menceritakan perihal kehidupan sesudah mati, apa yang berlaku kepada roh, sebenarnya membahaskan tentang roh ini banyak, luas. Bukan sahaja mengenali roh itu akan mengenali diri kita, kerana kita adalah roh di sebalik jasad. Sebab itulah Imam Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah ta'ala bila ditanyakan perihal mengenai roh, pasti beliau akan mencedok atau mengambil pendapat yang dikaryakan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya, kitab Ar-Ruh ini. Makanya buku Ar-Ruh ini bukan sekadar nak beritahu roh ni pergi ke mana, apa yang dilakukan oleh roh, tetapi memahami lebih daripada itu bahawa alam roh ini begitu luas. Bahkan bermulanya kehidupan itu selepas mati. Maka kalau baiklah di alam barzakh, maka di akhiratnya juga adalah baik. Kalau tidak di alam barzakh, maka di akhirat itu sukar. Maka roh juga boleh difahami bukan selepas kita mati, bahkan ketika kita tidur dan kita terjaga daripada tidur. Itulah dia alam roh. Berapa ramai orang yang cuba membicarakan perihal roh, yang akhir sekali kadang-kadang ia membawa kepada kesesatan. Itulah yang cuba disampaikan oleh Imam Qayyim Al-Jauziyah, buku yang telah ditulis oleh beliau kurang lebih 700 tahun yang dulu, yang menjadi pembahasan di kalangan para ulama, dan begitu juga menjadi rujukan tokoh-tokoh besar seperti Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah ta'ala. Hari ini kita nak membahaskan perihal mengenai tentang soal munkar dan nakir. Adakah dia itu khusus untuk umat ini sahaja, ataupun termasuk juga umat-umat yang sebelum daripada ini? Ini kerana disebut dalam satu hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Al-Bara' bin Azib, ketika Nabi SAW menghadiri suatu perkebumian di perkuburan Baqi' Al-Gharqad. Nabi duduk, Nabi cerita tentang perihal mengenai roh, dan sahabat mendengar dengan teliti, seolah-olah terdapat burung yang bertengger di atas kepala, maknanya tegak. Dan Nabi menceritakan detik-detik bila seorang itu menghadapi sakarat, hinggalah apabila mereka itu didatangi oleh malaikat maut dan membawa kepada dikebumikan datangnya malaikat munkar dan nakir. Antara soalan yang ditanyakan oleh malaikat munkar dan nakir itu ialah, man huwa ar-rajul alladhi bu'itha fikum? Siapakah lelaki ini yang diutuskan kepada kamu? Maknanya digambarkan Nabi SAW menanyakan tentang mereka ini, siapa lelaki ini yang diutuskan kepada kamu? Maka kalau yang menjawab itu ada iman, mengikuti sunnah, walaupun dia tak pernah bertemu dengan Nabi SAW, pasti dia boleh menjawab. Maka dia akan menjawab, huwa Rasulullah SAW. Dialah Rasulullah SAW. Nah, kalau begitu, bagaimana pula dengan mereka yang
hidup sebelum Nabi SAW diutuskan. Maka hal ini telah dipersoalkan di zaman ketika itu, di zaman ketika buku ini ditulis, di zaman Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, tentang perkara ini ramai ulama telah memberikan pandangannya. Telah berkata Abu Abdullah At-Tirmizi, hanya soal kubur bagi si mayat itu adalah khusus bagi umat ini. Kata Imam At-Tirmizi, mengatakan bahawa soal man huwa rajul alladhi bu'itha fikum itu terkhusus kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab umat-umat yang sebelumnya, para rasul itu telah mendatangi mereka sendiri dengan perutusan Allah. Apabila mereka enggan menerima perutusan Allah, maka rasul itu berhenti lalu menyingkirkan mereka, dan ketika itu turunlah siksa dari Allah ke atas mereka. Hujah yang dinyatakan oleh Imam At-Tirmizi mengatakan bahawa umat terdahulu kalau mereka ingkar itu diazab terus. Berbeza dengan umat Nabi SAW, sekiranya mereka ingkar itu ditangguhkan, diberikan satu tempoh, tak dikenakan azab sebagaimana yang berlaku kepada umat Nabi Nuh, tidak berlaku sebagaimana yang berlaku kepada umat Nabi Lut. Tetapi Nabi sendiri minta supaya azab yang bakal dikenakan kepada umatnya itu ditangguhkan. Moga-moga mereka mendapat hidayah, moga-moga mereka boleh berfikir lalu mereka berubah. Nah, kalau begitu, makanya mereka akan dipersoalkan di alam akhirat nanti, di alam barzakh, mengenai apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini mengikut Imam At-Tirmizi. Apabila Allah mengutuskan Nabi SAW, Dia telah mengutuskan membawa rahmah umum kepada sekalian makhluk seperti firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Surah Al-Anbiya ayat 107. Dan tiadalah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk menjadikan rahmah kepada sekalian alam. Lantaran rahmat Allah itu, Dia telah menahan siksanya ke atas umat ini, lalu Dia menyerahkan pedang hingga masuk ke dalam agama Allah. Siapa yang masuk kerana takutkan pedang, kemudian menetaplah iman di dalam kalbunya, lalu mereka pun diberikan tangguh. Dari sinilah timbul pula perkara nifaq dari setengah-setengah orang, yakni mereka menyembunyikan kekufuran dan menzahirkan iman. Jadi perkara mereka menjadi gelap kepada kaum muslimin. Maka disebabkan Allah Ta'ala tangguhkan azab kepada mereka yang kufur kepada Nabi SAW. Pada masa yang sama Allah berikan kemenangan demi kemenangan ke atas Nabi SAW, sehingga dakwah Nabi ini meliputi seluruh Jaziratul Arab. Namun begitu, kerana mereka takutkan pedang ataupun kemenangan, kekuasaan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, akhirnya mereka itu berpura-pura menjadi iman, berpura-pura beriman dengan Nabi SAW. Lalu hal ini zahirnya nampak dia beriman, zahirnya nampak bagus, zahirnya nampak baik, tetapi hatinya itu Allah Ta'ala tahu. Maknanya apa? Maknanya munafik. Munafik ni jadi memang totally kufur kepada Allah Ta'ala, tak beriman pun. Tetapi bila dia ditunjuk-tunjuk beriman ni, sebab dia nak kerana takutkan apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, pemerintahan Nabi SAW. Walhal Allah Ta'ala tahu apa yang ada di hati mereka. Nah, maka di waktu itulah maka mereka pun dimasukkan ke dalam kubur untuk ditelanjangi rahsia mereka oleh kedua malaikat dengan soalan kubur itu untuk membezakan yang buruk dan yang baik. Ketika itulah Allah akan meneguhkan orang-orang yang benar-benar beriman
dengan perkataan yang teguh di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang menganiaya, yakni menganiaya diri mereka sendiri, dan dia melakukan barang menurut kehendaknya sebagai bunyi ayat berikut, yakni wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ramai juga yang menolak pendapat di atas ini. Jadi ini mengikut Imam At-Tirmizi. Maka soal di alam barzah, ujian, soal mana fitnah di alam barzah itu maksudnya soal yang datang daripada malaikat munkar dan nakir. Dan soalan munkar dan nakir itu menanyakan perihal mengenai siapa, man rabbuka, siapa Tuhan kamu, man imamuka, apakah iman kamu, apakah imam kamu, yakni Al-Quran, wa ma kiblatuka, dan apakah kiblat kamu, direction kamu itu ke mana. Dan lalu dia tanya man huwa ar-rajul alladhi bu'itha fikum, siapakah lelaki ini yang diutuskan kepada kamu. Semua itu menjurus kepada satu, yakni iman yang ada dalam hati mereka, ataupun iman yang ada pada roh mereka. Kerana hati itu merujuk kepada roh, dan kita adalah roh di sebalik jasad. Maka soal itu akan berterusan. Ada yang panjang, ada yang pendek. Bukan 4 soalan itu, daripada 4 soalan itu terbit macam-macam soalan, sehinggalah jasad itu hancur dimakan tanah. Masih lagi roh itu ditanya oleh malaikat. Maknanya panjang cerita dia, lama. Maka bagi nak membuktikan apa? Hanya nak membuktikan kau ni beriman ataupun tidak. Sebab tu tuan-tuan dituntut untuk membaca suratul Mulk sebelum tidur. Itu ditanya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kamu, siapakah di kalangan kamu yang benar-benar beriman. Hidup tu Allah berikan ujian, jadi beriman atau tidak. Sehingga mati pun Allah tanya lagi melalui malaikat, dia beriman ataupun tidak. Maka sebab itulah pembahasan tentang roh ini, dia bukan sekadar kita nak tahu lepas mati itu apa, tetapi lebihnya apa yang kita boleh ambil pengajaran daripada hal tersebut, dan apa yang berlaku kepada umat-umat terdahulu. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menetapkan dalam kitab Ar-Ruh ini dengan kisah yang berlaku, cepisan kisah daripada peristiwa Isra wal Mi'raj. Ketika Nabi SAW diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi diperlihatkan sebagian azab. Nabi diperlihatkan ada di kalangan mereka yang menghempas kepalanya dengan batu besar, pecah anggota, kemudian menggunting-gunting lidahnya dengan guntingan menggunting lidah mereka dengan guntingan besi, dengan bermacam-macam lagi azab. Dan ada juga yang Nabi diperlihatkan sebahagian kumpulan hari yang mana mereka semai, hari itu juga mereka tuai. Sehingga kan Imam Qayyim Al-Jauziyah menyimpulkan apa yang Nabi nampak itu adalah apa yang berlaku di alam barzakh, yakni azab di alam azab dan nikmat di alam barzakh, menunjukkan azab dan nikmat di alam barzakh itu wujud. Dan semua itu hanyalah sebahagian, sebagaimana yang Allah sebut linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada Nabi sebahagian daripada tanda kebesaran kami. Maknanya sikit yang Nabi cerita tu panjang-panjang, maknanya sikit azabnya sebenarnya itu lebih lagi. Dan keseluruhan cerita yang Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran itu untuk apa? Allah Ta'ala sebut laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka, bukan sahaja umat-umat terdahulu, zaman-zaman umat-umat Nabi terdahulu, bahkan zaman yang berlaku kepada zaman Nabi pun, bagi kita generasi kemudian ini apabila membaca ibrah adalah untuk mengambil pengajaran. Untuk apa? Liulil albab, bagi mereka yang mahu berfikir. Maknanya kita duk baca cerita tentang untuk pengajaran kita supaya kita tidak terjerumus
sebagaimana yang pernah berlaku kepada umat-umat terdahulu. Dan sebab itulah kata Imam At-Tirmizi yang mengatakan soal di alam barzah itu bukan dan nakir, soalan mengenai khusus mengenai tentang Nabi, man huwa rajul alladhi bu'itsa fikum, siapakah lelaki yang diutuskan ini kepada kamu. Maka kata Imam Tirmizi, ia dikhususkan kepada umat Nabi SAW, tidak kepada umat-umat yang lain. Itu pendapat yang pertama. Namun di sisi ulama, mereka menolak pendapat ini. Tak, dia kata tak. Ramai juga orang yang menolak pendapat di atas ini. Antaranya mereka ialah Abdul Haq Al-Ashbili dan Al-Qurtubi. Mereka mengatakan soal kubur itu umum untuk umat ini dan umat-umat sebelumnya. Pendapat yang kedua ni katakan tak. Soal di alam barzah, yakni soal yang mengenai tentang Nabi, itu adalah umum. Maksudnya setiap umat itu pasti akan ditanya perihal mengenai Nabi mereka. Maksudnya setiap pada umat, kalau umat Nabi Musa yang akan ditunjukkan itu yang ditanya Nabi Musa. Kalau umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Muhammad, kita akan ditanya mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka mengatakan tidak. Sebab ada sahaja umat apabila mereka menentang Nabi, mereka tak diazab pun. Contoh apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim AS. Mereka cuba, bila Nabi Ibrahim menentang apa yang mereka lakukan, mereka mencampak Nabi Ibrahim kerana mati lagi. Kemudian apa yang berlaku? Telah Allah selamatkan Nabi Ibrahim hijrah. Mereka tak dibinasakan pun. Ada yang binasa, ada yang tidak. Nah, kalau begitu soal di alam barzah itu tercakup juga. Ditanyakan juga perihal mengenai Nabi mereka, iaitu man huwa rajul alladhi bu'itsa fikum, siapakah lelaki ini, maka ditunjukkanlah. Kalau umat Nabi Musa, maka ditunjukkanlah Nabi Musa alaihissalam. Ada juga ulama yang tidak dapat menetapkan pendapatnya. Di antaranya ialah Abu Umar bin Abdul Bar. Dia berkata dalam hadis Zaid bin Thabit daripada Nabi SAW, bahawasanya baginda telah bersabda, sesungguhnya umat ini akan diuji di dalam kubur masing-masing. Riwayat hadis ini memakai perkataan umat ini yang tentu sudah jelas. Maksudnya lantaran perkara ini tidak dapat dikatakan lebih daripada itu, yakni tidak dapat diputuskan kalau umat-umat lain juga akan diuji seperti umat ini. Ada yang pendapat yang ketiga, nak kata pendapat pertama pun tidak, nak kata pendapat kedua pun tidak. Dia tidak menafikan bahawa mungkin setiap umat itu akan ditanya perihal mengenai Rasul mereka, tetapi dalam hadis ini menyebutkan umat ini. Kalau umat ini barangkali umat Nabi SAW, atau dengan makna yang lain, kalau ditanya pun perihal mengenai Nabi mereka, umat Nabi SAW lebih teruk lagi ditanya. Boleh faham tak? Yang ketiga ni mungkin dia akan tanya umat Nabi masing-masing, tapi umat Nabi SAW lagi teruk. Sebab apa? Sebab mereka ini ditangguhkan azabnya. Jadi pendapat ketiga begitu. Nabi SAW telah dikhususkan bagi umat ini, telah bersabda, sesungguhnya umat ini akan diuji. Ini maksudnya, sesungguhnya umat ini akan diuji dalam kubur masing-masing. Baginda juga telah berkata, telah diwahyukan kepadaku bahawa aku nanti akan difitnahi di dalam kubur-kubur kamu, yakni akan diuji. Fitnah tu maksudnya uji. Akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Ini Nabi sebut secara khusus. Sebab tu yang mengatakan bahawa lebih lagi umat Nabi SAW lagi ditanya perihal Nabi mereka. Kedua-dua berita daripada Nabi ini sudah cukup menunjukkan bahawa pengkajian itu khusus bagi umat ini sahaja. Bukti yang lain, iaitu apa yang dikatakan oleh malaikat di dalam soalnya, apa yang kamu dapat katakan lelaki yang diutuskan kepada kamu, yakni
risalah yang sampai kepada kamu. Ada yang memaknakan bahawa kenapa Nabi SAW ini, kenapa umat Nabi SAW ditanyakan perihal Nabi, tidak seperti umat yang lain tidak begitu ditanyakan perihal Nabi mereka. Ada yang ditanya, ada yang tidak. Kerana risalah Nabi SAW ini menyeluruh. Ada pun risalah para Nabi itu tidak menyeluruh, kadang-kadang khusus untuk kaumnya sahaja. Maka kalau ditanya itu, makanya kalau ditanya pada Nabi mereka, kepada mereka yang sampai risalah. Contohnya lah, katalah Nabi Musa yang dikatakan terkhusus kepada kaum Bani Israel. Meskipun di waktu itu ada kaum-kaum lain di tempat yang lain, itu tidak ditanya. Kerana risalah Nabi Musa tak sampai kepada mereka, sebab itu mereka tidak ditanya. Berbeza dengan risalah Nabi SAW, itu keseluruhan. Sebab itu dalam Quran banyak disebut ya ayuhan nas. Bila nas itu bukan kira bangsa Arab saja, melebihi ajam, melebihi semua, melebihi masa. Waktu bukan zaman Nabi, ketika zaman Nabi cakap, bahkan selepas zaman Nabi pun ditanya juga. Itu. Jadi sebab itulah umat Nabi SAW lebih teruk lagi ditanya. Kita sering mendengar kelebihan umat Nabi SAW. Dia mengatasi kaum-kaum yang lain, kaum umat yang Nabi yang diutuskan terakhir, tetapi Nabi yang dibangkitkan awal, umat yang terakhir diutuskan, dibangkitkan, tetapi yang hidup di dunia ini, tapi dia di awal lagi masuk syurga dan sebagainya. Kita sering melihat dan mendengar cerita tentang kelebihan itu, tetapi kita lupa setiap kelebihan itu pasti Allah berikan tanggungjawab yang besar. Maka soal yang pada satu teruk kita lagi daripada umat-umat yang terdahulu. Kerana umat-umat yang terdahulu bila mereka ingkar, Allah hapuskan terus, tetapi teruk lagi kita. Jadi harus diatur. Ini disebut apa? Ini disebut tawazun ataupun muwazanah, keseimbangan dan juga keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memang Allah ciptakan alam ini memang berasaskan kepada keseimbangan. Jadi panggil muwazanah ataupun keseimbangan. Betul Ustaz teringat bila disebutkan tentang keseimbangan di dalam Al-Quran itu, memang Allah menekankan keseimbangan. Ketika Allah Ta'ala ciptakan syurga, pasti Allah Ta'ala ciptakan neraka. Ketika Allah Ta'ala ciptakan buat ini dapat pahala, Allah Ta'ala sebut juga kalau buat ini dapat neraka, dapat dosa. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Pada mereka itu akan dibalas baik kalau mereka buat baik, mereka juga akan diazab kalau mereka melakukan kesalahan. Maka ini yang dipanggilkan muwazanah, keseimbangan. Ingat begitu. Jadi seringkali kita diberitahu tentang kelebihan umat Nabi SAW, tapi kita lupa kita juga akan ada diazab lebih dahsyat daripada yang lain. Bukti yang lain iaitu apa yang dikatakan oleh kedua malaikat dalam soal ini ialah apa yang dikatakan kepada lelaki yang diutuskan kepada kamu, maka orang mukmin akan mengatakan, aku naik saksi bahawa sesungguhnya dia itu hamba Allah dan Rasulnya. Ini tentulah khusus bagi Nabi SAW. Begitu juga dalam sebuah hadis yang lain, pernah Nabi SAW mengatakan, aku pernah sekali akan diuji tentang diriku dan kamu akan disoal dari halku. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang lain pula, ada pendapat lain pula mengatakan bahawa semua ini tidaklah menunjukkan yang soal kubur itu khusus bagi umat ini semata tanpa umat yang lain. Ini pendapat yang kedua, hujah pendapat yang tadi, hujah pendapat yang pertama, ini pula hujah pendapat yang kedua dengan mengatakan sesungguhnya perkataan umat ini dalam hadis ini boleh juga dimasukkan dengan umat sekalian manusia. Bila dikatakan sekalian manusia, memberi erti bahawa bukan sahaja kepada umat Nabi kemudiannya, bahkan melampaui pada umat yang sebelum itu. Kerana apa?
Kerana Nabi ini kata, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat sekalian alam. Di akhirat nanti Nabi mampu memberikan syafaat bukan sahaja umat Nabi, bahkan seluruh umat, mengatasi nabi-nabi yang sebelum daripada dia. Kan kita pernah dengar ketika Nabi SAW bawa memimpin umat sampai ke pintu syurga, lalu mereka masuk, Nabi patah balik. Nabi sujud dengan sujud yang lama. Lalu Allah Ta'ala tanya, ya Muhammad, irfa' ra'sak, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Nabi datang duduk dengan sujud yang lama. Pasti Nabi ada hajat, Nabi ada permintaan. Maka permintaan Nabi itu apa? Maka Allah suruh Nabi angkat. Ya Nabi, ya Muhammad, angkat kepala apa? Nak apa? Lalu Nabi kata, sesiapa di kalangan ahli neraka yang ada imannya hanyalah sebesar zarah, jagung, biji jagung, zarah tu, ataupun kita panggil zarah lah. Dulu tak, dulu di zaman Nabi mana faham zarah dengan kita zarah-zarah belajar saya ni kan. Zarah ni zurrah. Zurrah ni dia bukan biji jagung yang sebatang jagung tu, yang biji jagung kecil tu, zurrah jagung. Kalau nak timbang berapa miligram kan. Ingat saya, kalau iman yang sebesar itu ada dalam diri kita, keluarkan masuk syurga. Makanya itu bukan terkhusus Nabi, umat Nabi SAW dia. Bahkan umat yang terdahulu pun kalau imannya ada sikit, keluarkan saja. Maka di sinilah dan Nabi bawa sampai pintu syurga, mereka masuk, Nabi minta lagi. Kalau mereka ini ada iman sedipis kulit kulit bawang sekalipun, maka Nabi dengan syafaat Nabi minta. So ini yang dimaksudkan rahmat, rahmatan lil alamin. Maka mengatakan umat ini yakni umat Nabi SAW, berarti Nabi sendiri kapasitinya itu boleh memberikan syafaat itu kepada semua orang. Bahkan sebelum daripada peristiwa itu tersebut, ketika manusia itu berada di padang mahsyar, ketika mereka menanti-nantikan bila permulaan perbicaraan ini, sehingga mereka kata, kalau tak ni masuk ya azab je lah, yang mana masuk neraka masuk je lah terus. Tidak tahan. Mereka tanya kepada Nabi Adam, bapa kepada segala manusia, agar minta kepada Allah Ta'ala, mohon kepada Allah Ta'ala mulakan perbicaraan. Nabi Adam menolak. Sehinggalah akhir sekali kepada zaman Nabi SAW, Nabi minta supaya dimulakan perbicaraan. Maka di situ sendiri dah melihatkan betapa Nabi SAW ini mengatasi semuanya. Okey, pendapat yang lain mengatakan bahawa semua ini tidaklah menunjukkan yang soal kubur itu khusus bagi umat ini semata tanpa umat yang lain. Sesungguhnya perkataan umat ini dalam hadis itu boleh dimasukkan juga dengan umat manusia sekalian. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma min dabatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bidanahi illa umamul amsalakum. Tidak ada suatu binatang di bumi dan tiada burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan dia itu adalah umat-umat seperti kamu juga. Maka umat di situ maknanya umum. Jelaslah setiap bangsa dari bangsa-bangsa binatang itu dinamakan umat. Dan di dalam sebuah hadis yang tertera begini, kalaulah anjing-anjing itu sebagai umat dari umat-umat yang lain, Allah juga, Nabi juga menyebutkan kalimah umat bagi sekumpulan. Nescaya aku akan menyuruh mereka supaya dibunuh. Di dalam hadis Nabi SAW yang lain tersebut, cerita seorang yang digigit oleh seekor semut, lalu dia menyuruh supaya dibakar suatu perkampungan semut. Maka Allah telah mewahyukan kepadanya. Ini disebut dalam surah An-Nahl, surah An-Nahl, kisah semut ini, di mana dan ulama fiqh pun juga telah membahaskan boleh ke tidak kita membakar semut. Kita nampak musuh ni, kita bakar, boleh ke tidak? Sebab seekor semut menggigitmu lalu engkau membakar suatu umat dari umat-umat yang bertasbih kepada Allah, kata Nabi. Meskipun yang dimasukkan umat di sini dalam hadis ini ialah umat. Baik, yang tentang umat ni ulama berbeza pendapat, mengatakan tidak boleh dibakar semut, kerana kalau dibakar pun semut tidak mati.
Kalau dibakar pun semua itu tak mati. Dia tak macam binatang lain. Sebaliknya semua itu akan keluar lagi gigit. Itu. Sebab ketika berjalan ada orang tengah bakar semut. Nabi kata buat apa ni? Lalu mereka kata kami bakar semut ni. Sebab ada semut banyak. Nabi kata jangan. Nabi kata jangan. Maka jangan di sini itu yang jadi khilaf di kalangan ulama. Jangan di sini ialah jangan bakar semut sebab dia ada satu umat, ataupun jangan bakar semut kerana dia ada koloni. Umat tu maksudnya koloni. Kalau bakar nanti yang lain keluar habis semua. Itu dia. Jadi memahami hadis ini kena faham dalam berbagai konteks. Ada hadis yang dilihat itu melihat dari konteks itu saja. Ada yang lihatkan hadis ini latar belakangnya apa. Ada dilihatkan hadis itu apa implikasinya pula. Sebab itu tak boleh membujuk lalu menitah patah. Ambil hadis ni, ambil saja. Contohnya dalam bab ubat saja tu pun berbagai dengan pembahasan ulama. Dalam hadis tentang ubat ni macam-macam. Ada ketika Nabi suruh yang mana yang berubat ni supaya dikalakan rambut. Itu ketika bila? Ketika Fatul Mekah. Nabi nak supaya mereka ini kuat, dinampak segak. Yang datang ni muda-muda, walaupun boleh tahan dekat tua. Kan? Jadi Nabi nak begitu. Satu. Ada ketika Nabi melarang mereka ini mewarnakan rambut. Kan? Tak boleh warna rambut. Tak, ada pula hadis tak boleh warnakan hitam. Hendaklah warna lain. Jadi bab inai saja itu hadis itu berbagai. Nah, di sisi ulama hadis pula melihat bahawa hukum mewarnakan rambut itu harus kerana melihat kepada Fatul Mekah tadi. Satu. Yang kedua, Nabi larang mewarnakan rambut itu terkhusus kepada di waktu itu berlaku penjualan hamba, di mana mereka ini yang muda harganya mahal, yang tua itu harganya murah. Lalu nak mengambil keuntungan, lalu diwarnakan rambut supaya nampak muda, supaya boleh menaikkan harga. Nah, begitulah pula. Dalam hadis yang lain pula memang ada kalakan rambut tapi warna lain. Walau rambut orang tua ini perak, diwarnakan hitam, Nabi larang, tak boleh warna hitam. Maka hadis itu sebenarnya terpisah-pisah atas sebab faktor tersebut. Tapi oleh kerana tak faham, kita membujuk lalu, kita cantumkan semua dan memasukkan dalam satu bakul. Lalu kita kata hukum memakai apa ni, memakai inai, apa, memakai mewarnakan rambut itu tak boleh. Nah, kan cacat apa? Nampak? Sebab apa? Sebab tidak memahami nas. Bila tak memahami nas itu jadi. Jadi begitu kan? Jadi panjang. Begitu juga dengan tentang membakar sebut tadi. Membakar sebut itu tidak boleh kerana membakar sebut itu sendiri tak boleh. Ataupun sebenarnya kalau membakar sebut jangan keluar nilai itu akan keluar. Maka itu juga diperbahaskan oleh ulama. Jadi termasuk juga memakai inai pun ada perbahasannya, membakar semua pun ada perbahasannya. Gitu. Baik, seterusnya, meskipun yang dinamakan umat ini dalam hadis ini ialah umat Nabi SAW yang baginda diutuskan kepada mereka, namun yang demikian itu tiada dapat menafikan soal lain mereka dari umat-umat. Mungkin sekali sebutan itu sebagai pemberitahuan kepada umat ini bahawa mereka juga akan disoal dalam kubur-kubur mereka, dan yang demikian itu tiadalah dikhususkan semata untuk umat sebelum mereka kerana keutamaan umat ini dan kemuliaan ke atas seluruh umat-umat yang sebelumnya. Demikian pula ada dengan sabda Nabi SAW yang menegaskan bahawa diwahyukan kepadaku bahawa sesungguhnya kamu akan difitnahi di dalam kubur-kubur kamu. Juga mengenai pemberitahuan baginda tentang kata-kata dua malaikat, siapa dia lelaki ini yang diutuskan kepada kamu, man huwa rajul alladhi bu'itha fikum, siapakah lelaki ini yang diutuskan kepada kamu. Dia itu adalah pemberitahuan kepada umatnya tentang apa yang akan diujinya di dalam kubur masing-masing. Yang nyata dan Allah tentulah lebih mengetahui bahawasanya setiap Nabi akan berada bersama umatnya. Maka kata pengarang kitab yang lebih dekat sekali, yang lebih tepat, maknanya setiap umat akan ditanya perihal Nabi masing-masing. Makanya tidak terkhusus, bukan umat Nabi SAW saja yang akan ditanya perihal Nabi SAW, bahkan
Nabi-Nabi umat yang lain pun akan ditanya. Maknanya umat Nabi Ibrahim pun akan ditanya juga. Ketika mereka ni walaupun mereka terselamat, Nabi Ibrahim mereka campakkan api dan Nabi Ibrahim bawa diri, mereka juga akan ditanya. Nanti di akhirat ni, di alam barzakh ini ditanya siapa lelaki ini, maka ditunjukkanlah Nabi Ibrahim. Kan begitu. Jadi setiap pengikut ini akan ditanya oleh malaikat, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang saya nak beritahu di sini ialah bukan sahaja pengikut itu ditanya perihal Nabi mereka, bahkan Nabi juga ditanya perihal pengikut mereka. Ini sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Ma'idah ayat 109. Kita bisa baca. Ayat ini nak menceritakan kepada kita di mana Allah Ta'ala menyebut, Yawma yajma'u Allahu rasul Yawma yajma'u Allahu ar-rusul fayaqulu ma hadha ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Dan ingatlah pada hari di mana Allah mengumpulkan para rasul, yakni pada hari kiamat nanti, ketika manusia ini dihimpunkan, seluruh manusia dihimpunkan, Allah panggil semua para rasul, semua daripada Nabi Adam sampai belakang ni, sampai Nabi SAW. Lalu Allah tanya setiap para rasul dan diperhatikan oleh semua, setelah mereka ni ditanya perihal ini rasul ketika di alam barzakh, di akhirat ni manusia dihimpunkan, ni rasul ni dipanggil. Lalu Allah Ta'ala sebut, Mada ujibtum, apa jawapan kamu terhadap seruanmu? Maka para rasul menjawab, qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Mada ujibtum itu berarti apa yang berlaku kepada pengikut kamu. Pengikut kamu, umat kamu macam mana? Umat kamu macam mana? Lalu mereka menjawab, la ilma lana, kami tak tahu. Maknanya setelah kami dimatikan, diwafatkan, kami tak tahu apa yang dah berlaku pada umat kami. Ada yang beriman, ada yang kufur, ada yang menjadikan dia itu sebagai Tuhan pun ada. Contohnya Nabi Isa AS. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkaulah Tuhan yang Maha mengetahui tentang perkara ghaib. Lalu setiap para nabi ditanya, dan Allah dalam surah Al-Ma'idah Allah fokus cerita ni, semua nabi ditanya, tapi nak difokuskan cerita Nabi Isa. Lalu Allah Ta'ala akan tanya kepada Nabi Isa. Ketika Allah tanya kepada Nabi Isa, yang mana semua diperhatikan, Iz qala Allahu ya Isa bin Maryam. Dan ingatlah ketika itu Allah akan tanya kepada Nabi Isa, Ya Isa bin Maryam, uzkur ni'mati 'alaika. Wahai Isa, kau ingat balik tentang nikmat yang aku beri kepada kau. Nabi pun ditanya. Wa 'ala walidika, dan nikmat yang aku berikan kepada ibu kamu. Yang ibu kamu ni Allah suci, dan Allah angkat satu kedudukan yang tinggi. Setelah orang fitnah dia, Allah angkat. Dan bagaimana dia boleh melahirkan seorang bayi. Idh ayyaduka bi ruhil qudus. Datangnya malaikat Jibril khusus datang berbicara dengan ibu dia dan beritahu dia ada anak. Tak payah kahwin dapat anak juga. Ada anak yang akan mendoakan dia, melindungi dia. Tak seperti orang lain. Tukallimun nasa fil mahdi wal kahdi. Dan ketika dia ni tak boleh nak berhujah, budak tu sendiri yang membela dia, tak berlaku. Sebelum tu bayi yang boleh bercakap. Ni nikmat yang aku berikan pada kau dan juga mak kau ni. Idh allamka al-kitab wal hikmah wat taurah wal injil. Dan kami yang mengajarkan engkau akan kitab Taurat dan Injil. Makanya Nabi Isa ni dah hafal lah kitab Tauratnya. Walaupun kita tahu kitab Taurat diturunkan pada siapa? Nabi Musa. Tapi Nabi Isa dia tahu. Sebab tu bila mana Bani Israel menyeleweng kitab Taurat, dia tahu. Dia tahu. Sebab apa yang ajar dia? Allah. Tuhan yang menurunkan kitab Taurat. Yang mengajar Nabi Isa ni Allah. Dan juga diberikan kepada Nabi Isa Injil. Lepas tu Allah Ta'ala sebutlah nikmat-nikmat yang lain, mukjizat-mukjizat lain satu persatu. Dia boleh ciptakan tanah yang menjadi seperti burung, dia tiup jadi burung betul.
orang yang buta mata, yang tak ada biji mata ni boleh melihat, kemudian boleh, semua banyak Allah sebut satu persatu. Bukan dia je, termasuk juga pengikut dia Al-Hawariyin pernah minta supaya turunkanlah satu hidangan daripada langit, itu pun Allah bagi. Maknanya apa? Nabi Isa ni Allah ungkit nikmat yang Allah beri. Ni semua dengar Allah Ta'ala satu-satu Allah Ta'ala tanya, kan? Sampai tahap di mana Allah Ta'ala, engkau ke yang menyuruh beritahu orang ni agar menjadikan engkau dan ibu engkau sebagai Tuhan? Nabi Isa kata tak. Moral yang kita nak cerita di sini ialah sebelum Nabi-Nabi ditanya, umat ni dah tanya dah. Allah dah tanya tentang umat, tentang perihal Nabi mereka. Kemudian Nabi pun ditanya tentang umat mereka. Ini dipanggil muazanah keseimbangan. Memang Allah Ta'ala cerita dah. Kalau Nabi ditanya, apatah lagi pemimpin. Yang dipimpin, yang memilih, itu semua Allah akan tanya kan? Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya. Jadi sebab itulah bila mana diberitahu begitu, demikian cara Allah mengimbangi. Dan kena tahu juga bahawa apa yang Allah Ta'ala, apa yang berlaku di sekeliling kita ni pasti Allah akan tanya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun anna sama wal basar wal fu'ada ulaika kana mas'ula. Jangan kamu ikut sesuatu kamu tak ada pengetahuan. Tidak ada pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya penglihatan kamu, pendengaran kamu, kecenderungan hati, semua itu akan diambil kira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai akhirnya bisa Nabi tahu bahawa apapun dalam dunia ni, parti politik semua ni, saya nak tahu walaupun kita tak dibenarkan berpolitik, saya nak tahu semua ni tidak mengubah pun perlembagaan, tak ada pun. Semua parti-parti politik yang bertanding sudah didaftarkan dengan ROF dan dia tertakluk daripada undang-undang, tak boleh nak tukar Islam ni, tak ada. Nah, tu persaingan ini sebab tak kira lah PH ke, BN ke, PN ke, kalau PH rasanya ada liability dia, DB. BN ada MCA, PN ada gerakan, equal dia semua. Yang paling penting sekali ialah inna khairan man ista'jartal qawiyul amin. Sesungguhnya yang paling baik untuk kamu pilih ialah mereka yang boleh memberikan khidmat yang baik. Khairan man ista'jarta qawiyul amin. Qawi ni yang mampu, yang mampu dan amanah, maknanya yang boleh menaikkan tanggungjawab. Waktu sampai tahap pernah Wahban bincangkan, warna parti dah tak penting lagi dah. Dia akan memilih siapa yang kita pilih. Siapa yang kita pilih, maknanya orang yang betul-betul boleh, yang betul-betul boleh, sebab dia tidak akan merubahkan perlembagaan pun. Makanya akhirnya akan berlaku persaingan yang sehat. Politik itu yang dikehendaki, dan suara-suara istana pun macam tu juga. Kita dengar macam itulah. Sebab dia adalah raja kepada semua kaum yang berbeza-beza ni. Dan akhir sekali yang akan memilih dan yang dipilih itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ustaz pun pesan diri Ustaz juga. Jadi tak payah lagi nak bergaduh-gaduh dalam website dan sebagainya. Dalam grup website sekarang ni tengah sibuk. Jangan apabila dia umumkan bergaduh tu. Yang bergaduh. Ya, dalam grup sekolah pun ada, Ustaz pun ada. Akhirnya kita bertanya, ni yang dia berkempen ni tak jadi calon ke? Tak jadi calon pun. Kan? Biar saja yang calon tu yang berkempen. Kita dalam masjid ni sama je. Kalau kat luar tu itu lain cerita. Dalam ni sama. Dalam ni dia tak ada kita mati dah. Dan itu pesan Ustaz Program Tauliah, kami diberitahu begitu. Parti semua tinggal kat luar. Kat dalam ni kita belajar agama, kita diajar tentang mengingati Allah, mengharmonikan, semua ada tanggungjawab. Bila dah keluar tu nak pakai baju apa, nak topi apa, itu dah. Sebab Islam di Malaysia ni membenarkan
Mana-mana nak minta isi balik politik, parti yang telah berdaftar, semua parti itu terikat dengan undang-undang. Jadi itu saja yang baik datang daripada Allah, yang salah yang silap pada manusia sendiri. Itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi